Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustaz untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk hari ini, Ustaz ingin bawakan sambungan mengenai wuduk sempurna. Wuduk sempurna unit 3. Tapi sebelum itu, Ustaz doakan, Ustaz harapkan agar semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS agar sentiasa sihat, sentiasa ceria, sentiasa gembira dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ustaz harapkan agar semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS sentiasa bersedia untuk meneruskan pembelajaran walaupun secara PTPR, insya-Allah murid-murid tetap boleh belajar walaupun tidak bersemuka. Sebelum Ustaz bawakan tajuk wuduk sempurna, dan Ustaz ingin bawakan mengenai muka surat 100 dalam buku teks, iaitu perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Sebelum itu, Ustaz ingin mengajak semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS untuk sama-sama membaca surah Al-Fatihah bagi melancarkan lagi bacaan murid-murid. Kerana surah Al-Fatihah ini wajib dibaca ketika solat. Jom kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, Ustaz juga ingin mengajak murid-murid kelas 1 dan 5 SKS untuk melihat semula perkara-perkara yang menjadi perbuatan ketika mengambil wuduk, rukun dan juga sunat. Jom kita baca sepintas lalu. Pertama, bersugi ataupun membersihkan gigi, sunat. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim, sunat. Yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan, sunat. Keempat, berkumur-kumur, sunat. Kelima, memasukkan air ke dalam hidung, sunat. Keenam, niat ketika membasuh muka, rukun. Yang ketujuh, membasuh muka, rukun. Ke-8, membasuh tangan hingga siku, rukun. Ke-9, menyapu sebahagian kepala, rukun. Ke-10, membasuh telinga, sunat. 11, membasuh kaki hingga buku lali, rukun. Ke-12, tertib, rukun. Dan ke-13, membaca doa selepas wuduk, sunat. Sunat maksudnya kalau kita buat dapat pahala. Kalau tak buat tidak menjejaskan wuduk. Rukun wajib dibuat, tak buat tidak sah wuduk itu. Jom kita terus kepada pelajaran hari ini, iaitu perkara yang makruh ketika berwuduk. Cuba ikut sama-sama dengan Ustaz di muka surat 100. Perkara yang makruh ketika berwuduk. Makruh maksudnya kalau kita tak buat kita dapat pahala. Kalau kita buat, maka kita tidak berdosa, cuma itu adalah menjadi kerugian. Jadi kalau kita tak buat perkara ini ketika berwuduk, kita dapat pahala. Comel tu deh. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, bercakap. Jangan bercakap. Kalau kita ambil air sembahyang, kita tidak bercakap, kita dapat pahala. Orang tegur kita, kita tidak menjawab teguran dia, sehinggalah kita habis ambil wuduk. Kita buat isyarat bahawa kita sedang mengambil wuduk. Jadi
Jangan bercakap semasa mengambil wuduk. Jangan bercakap. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Jangan membazir. Jangan membiarkan air kita gunakan terlalu banyak. Kalau basuh, paling banyak pun 3 kali sahaja. Jangan sampai 10 kali, 20 kali membasuh ataupun menggunakan air yang berlebihan. Maka itu adalah makruh. Makruh maksudnya kalau kita buat guna air yang berlebihan, kita membuat perbuatan yang merugikan. Kalau kita tidak membazir, kita dapat pahala insya-Allah. Yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Kalau kita nak basuh tangan, kita dahulukan kanan. Kalau kita dahulukan kiri, maka makruh, tidak dapat pahala yang ekstra ataupun pahala yang lebih. Jadi kita hendaklah menggunakan anggota kanan dahulu. Kalau kita guna kiri, tidak batal wuduk tapi merugikan kerana kita tidak dapat pahala yang lebih. Ingat tu, guna anggota kanan dahulu. Elakkan guna anggota kiri kerana guna anggota kiri makruh hukumnya. Tangan, kaki ataupun telinga, jenis dua anggota. Kalau berkomor tu memang satu sahaja. Okey, yang ketiga, yang keempat, meminta orang lain membasuh anggota wuduk tanpa keuzuran. Jadinya boleh kita nak minta orang lain tolong basuh tangan kita kalau kita uzur. Kalau kita tidak sakit, tidak ada keuzuran, maka makruh. Makruh maksudnya perbuatan itu merugikan. Jadi jangan suruh orang kalau kita mampu membasuh sendiri, kecuali kita sakit. Jadi itulah 4 perkara yang makruh ketika berwuduk. Jom kita tengok pula perkara yang membatalkan wuduk. Ini perkara yang penting. Kerana kalau kita tak ingat benda ini, kita solat, rupa-rupanya wuduk kita sudah terbatal. Okey, ikut Ustaz baca semula. Perkara yang membatalkan wuduk. Okey, bagus. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul maksudnya tempat kita kencing. Tempat kita kencing, saluran kencing. Ingat tu, saluran kencing yang di hadapan dipanggil kubul. Dubur iaitu saluran kita buang air besar. Buang air besar. Jadi semua yang keluar daripada saluran kencing dan saluran buang air besar, semua membatalkan wuduk. Tidak kiralah sama ada air ataupun cecair ataupun ketul-ketul ataupun angin dan sebagainya, nanah, darah dan sebagainya, maka batallah wuduk. Asalkan keluar daripada 2 jalan itu, yang depan untuk kencing, yang belakang untuk dubur. Asalkan keluar sesuatu daripada 2 itu, batal wuduk. Okey, yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Maksudnya orang itu tidur tiba-tiba dia tergolek, maka batal wuduknya. Kalau dia tertidur ketika dalam keadaan duduk tetapi punggungnya tetap di situ, hanya kepala sahaja terhanggut-hanggut tapi punggungnya tidak terangkat daripada tempat duduk, maka belum lagi batal. Terangkat sahaja kalau semasa tertidur itu, maka batal lah. Kalau kita angkat masa tidak tidur, tidak menjadi masalah. Ini apabila tertidur, seperti sambil menunggu waktu solat untuk sembahyang Jumaat, kadang-kadang orang itu tertidur. Kalau tertidur tanpa mengangkat punggung, terangkat punggung, tidak mengapa. Tapi kalau terangkat saja punggung walaupun sedikit, maka membatalkan wuduk. Okey, yang ketiga, hilang akal seperti mabuk ataupun pitam. Jadinya kalau orang ada penyakit pitam ataupun sawan dan sebagainya,
tiba-tiba dia berlaku pitam ataupun mabuk, pengsan, maka ketika itu dipanggil hilang akal. Tidak sempurna akal dia, batallah wuduk. Orang yang ada penyakit gila-gila, jarang orang. Tapi kalau ada, ketika dia ada wuduk, tiba-tiba dia hilang kewarasan, gila, maka batallah wuduknya. Sebab itu orang gila tidak wajib sembahyang, kerana air sembahyangnya pun sudah tidak sah. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi bersentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maksudnya yang bukan diharamkan kahwin.